وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tuan-tuan dan puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada pagi ini Allah izinkan lagi kita untuk sama-sama belajar kaedah nahwu dan sharaf untuk kita terus memahami Al-Quran, hadis Nabi dan perkataan ulama. Itu cita-cita kita yang paling besar ialah untuk nak faham Quran. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalan mudah, melainkan kita kena tempuh jalan ini, iaitu kita kena kaji nahwu dan sharaf. Sebab tu selagi kita tidak mengaji ilmu ini, selagi itulah kita tak boleh nak faham Quran. Kita tak boleh nak faham Quran jika kita tidak mengkaji ilmu nahwu dan sharaf. Tak mungkin seseorang itu boleh faham Quran dengan baik kalau dia tak kaji nahwu sharaf. Dia boleh baca terjemahan, dia boleh faham sepintas lalu, tapi secara lebih tepat dia tak boleh. Secara lebih mendalam dia tak boleh kalau tidak melalui nahwu sharaf. Kebanyakan yang faham Quran melalui baca ayat dan tengok terjemah dan dia faham. Kebanyakan yang ada tahap macam tu je. Ayat Quran dia boleh baca sebab dia ngaji Quran, ngaji tajwid, ngaji semua. Kemudian terjemahan, dia selalu dengar terjemahan dan selalu baca dan dia boleh faham ayat itu apa maksud dia. Tapi secara mendalam dia tak boleh faham. Sebab dia tidak mengaji nahwu dan sharaf. Jadi kita ni nak faham secara mendalam, maka kita kena mengaji nahwu sharaf. Insya-Allah kita boleh faham satu persatu. Setiap kalimah kita tahu apa benda, isim, fi'il, huruf. Mufrad, tasniah, jamak. Dhamir mukhatab, dhamir ghaib kita tahu. Muannas, muzakkar kita tahu. Kan? Mubtada, khabar kita tahu. Dan setiap huruf-huruf kita tahu apa bahagiannya. Huruf nafi ke, huruf nahi. Huruf apa ni? Dia panggil huruf ataf. Apa-apa semua kita tahu. Setiap patah perkataan tu kita tahu apa nama dia. Itu menjadi satu kelebihan pada orang yang belajar ilmu nahwu sharaf. Insya-Allah. Dia tajuk nahwu ni dia tak banyak. Kalau kita teliti betul, dia tak banyak. Kalau tuan-tuan puan perasan, iaitu kita mengaji dulu bab kalam, bab bahagian kalam, bab i'rab, bab tanda i'rab. Sekarang kita nak kaji bab tanda i'rab. Kemudian nanti bab bahagian i'rab, tanda-tanda i'rab. Nanti bab fi'il, bab maf'ul, tanda khabar. Dan last sekali, selepas pada marfu'at, mansubat, last sekali adalah makhfudat. Makhfudat, isi-isi yang dikhafadkan. Itu tajuk-tajuk yang ada dalam nahwu. Kemudian bab na'at, taukid,
Naat, taukid, ataf, badal semua tu, itu pecahan-pecahan dia. Dan daripada tajuk itulah dia berpecah dan makin lebar, makin lebar. Itu di antara pelajaran nahwu yang kita kena tempuh. Kalau tu sugi lain 2022. Baik. Oh, nak cek ke? Masa Ustaz mengaji dulu, Ustaz hanya tempuh tajuk-tajuk itu secara sepintas lalu, tajuk-tajuk Ustaz sebut tadi. Dan selebihnya Ustaz dengar perbahasan nahwu sorah ni ialah ketika guru Ustaz membaca kitab-kitab yang tak ada baris, tak kira kitab tauhid ke, kitab fiqh ke, kitab hadis ke, kitab tafsir ke, dia baca kitab-kitab tersebut dan sambil-sambil dia menghuraikan tajuk-tajuk dalam kitab-kitab tu, sambil-sambil itu dia sebut tentang nahwu dan soraf. Tak kira pelajaran apa pun, pelajaran tauhid pun dia sebut nahwu soraf juga. Dia sebut ini mubtada, ini khabar, ini isim, ini fi'il, berulang-ulang. Dan lama-lama bila proses itu berlaku beberapa tahun dan setiap pelajaran pun dia ulang gitu dalam pembacaan kitab tu, di samping kita tahu isi kandungan kitab, apa yang disebut tajuk-tajuk itu, di samping tu nahwu pun kita dapat. Tu cara Ustaz mengaji dulu. Ngaji tafsir pun sama juga. Boleh faham apa maksud ayat dan boleh faham apa nahwu soraf. Itu di antara proses yang Ustaz mengaji dulu. Sebab tu sekarang ni kita mengaji, mungkin kita tak nampak lagi kita nak bawa ke mana nahwu ni. Kita tak nampak lagi. Kita cuma tumpu dalam nahwu. Kita belum bawa dalam pangan tajuk-tajuk pelajaran yang lain. Sebenarnya bila masuk dalam tajuk yang lain, pelajaran lain, kita boleh bawa nahwu juga dalam pembahasan pelajaran lain. Okey. Habis sedikit mukadimah supaya kita nampak kepentingan dalam mempelajari ilmu nahwu dan soraf. Yang Ustaz sebut tadi tu itu nahwu lah, nahwu. Kalau soraf tu tuan-tuan tahu dah, itu tasrif daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Yang itu yang paling asas dalam bab soraf. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi ada berapa tasrif? 14. 14. Fi'il mudhari' ada 14. Fi'il amar ada 6. Itu fi'il yang asas dalam soraf. Madhi, mudhari' dan juga amar. Yang lain-lain itu ialah pecahan-pecahan dia, termasuk fi'il nahi. Fi'il nahi kan, itu pecahan-pecahan dia. Tapi yang paling asal ialah 3 itu. Dan daripada situlah terpecahnya mufrad, tasniah, jama', mukhatta', ghaib, ghaibah, mukhatta', mukhatabah. Itu dalam bahagian soraf. Dalam bahagian soraf. Jadi dua-dua ni kita kena gabung. Nahwu dengan soraf kena gabung. Pepatah Arab sebut an-nahwu ummuhu an-nahwu ummuhu wa sarfu abuha. Nahwu tu ibu, soraf tu bapa. An-nahwu ummuhu wa sarfu abuha. Nahwu tu ibu, soraf tu bapa. Bila ada ibu bapa, ada anak-anak. Maksudnya bila ada ilmu nahwu, ada ilmu soraf, insya-Allah ilmu lain, pelajaran lain akan terhasil. Dia dapat mendalami ilmu tauhid, dia dapat mendalami ilmu fiqh, dia dapat mendalami ilmu tasawuf, ilmu sirah. Sebab dia tahu ilmu nahwu soraf, dia boleh kaji kitab Arab. Dia boleh kaji ilmu tafsir, ilmu hadis. Jadi guru-guru kita macam penceramah, pendakwah semua, mereka ada ilmu ini. Sebab tu mereka boleh kaji kitab Arab yang berjilid-jilid tu. Sebab mereka ada ilmu ini, dia pun boleh kaji ilmu tafsir,
Mereka boleh kaji asbabun nuzul. Kan? Bukan senang nak kerja asbabun nuzul. Dia bukan ada dalam kitab Melayu kita ni, dia ada dalam kitab Arab. Kitab Arab tu lah tak ada baris. Jadi ada huruf je, baris tak ada. Jadi kena ada ilmu ini untuk mengkaji tentang perkara tersebut. Kita nak sampai ke situ tu tak tahu bila. Agak-agak boleh sampai tak? Ustaz nak pergi Yaman. Tipis. Apa dia? Ustaz nak pergi Yaman tak sampailah. Itu isu lain tu. InsyaAllah sampai. Baik. Jadi tu Ustaz cuma cerita tentang macam mana perjalanan ilmu ini nak bawa kita ke mana? Nak bawa kita kepada memahami ilmu yang lebih mendalam. Kita nak kaji tauhid, nak kaji tafsir, nak kaji hadis, nak kaji fiqh dalam kitab-kitab Arab. Itu. Bukan sekadar nak kaji Quran sajalah. Bahkan nak kaji pecahan-pecahan daripada Al-Quran tu, ilmu-ilmu yang dibahas oleh para ulama. Sampai ke tahap tu. Okey, habis mukadimah. Dan sambungan ulang kaji kita masih lagi dalam bab alamat-alamat i'rab. Yang bab khafat tak selesai lagi. Itulah tanda khafat yang ketiga. Yang pertama itu ialah kasrah, yang kedua iaitulah yang kedua apa dia? Ya. Ya. Dan yang ketiga adalah fathah. Jadi ulang kaji kita duduk kat situ. Tanda khafat ada 3. Pertama kasrah, dah selesai. Dengan contoh-contohnya, tuan-tuan boleh tengok dalam nota kita. Dan yang kedua adalah ya, kita dah bincang malam. Dia berlaku pada 3 tempat, pada isim 5 dan juga isim tasniah. Yang ketiga pada jamak muzakkar salim. Dan tanda khafat yang ketiga adalah fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafat pada satu tempat sahaja, iaitu bil ismil ladzi la yansarif, pada isim yang tak terima baris tanwin. Nampak? Tanda khafat yang ketiga. Tanda khafat yang ketiga iaitulah yang kita bincang yang fathah. Ya. Pertama itu selesai dah. Kasrah selesai. Yang kedua, boleh ya kan? Ya. Ya selesai. Ini yang ketiga iaitulah fathah. Fathah dia berlaku pada isim ismul ladzi la yang belajar pula tak dapat. Fathah menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tak terima baris tanwin. Contoh dia macam semalam juga, itulah perkataan yang ada fi'il fa'il. Perkataan yang ada fi'il fa'il. Marartu. Ini bagi isim yang ismul ladzi la yansarif. Bi Ahmada. Maradu bi Ahmada. Buku tak ada ngaji apa. Itu dia. Ini contoh ismul ladzi la yansarif. Nak belajar. Ismul ladzi la yansarif Allah. termasuk isim yang tak terima baris tanwin. Beli RM1 itu. Ni. Boleh 30. Sebab topik dia adalah fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tak terima tanwin. Contohnya maratu bi Ahmada ni. Ini tanda bagi khafat.
pada isim yang tak terima baris tanwin. Ahmada. Sama ya macam contoh lain. Maratu, sama maratu bi Ibrahim. Apa baca apa? Ibrahimah. Dia akan macam ma. Ini pun termasuk ismul lazim yang sharif. Dalam Quran ada perkataan, tapi dia amil lain lah. Ada perkataan bi Makkah. Dalam Quran ada perkataan bi Makkah. Dalam Quran ada perkataan bi Makkah. Ini pun termasuk ismul lazim yang sharif. Walaupun di depannya ada huruf jar. Ada huruf jar. Sepatutnya bila ada huruf jar, di hujung ni mesti baca dengan baris bawah. Sepatutnya. Tapi untuk kataan yang macam ni, dia panggil isim yang tak terima tanwin. Dia tak boleh nak baca dengan baris yang lain. Dia kena tetap baris dia itu Ahmada, Ibrahim, Makkah. Dia bukan baca Ahmadun, Ibrahimun, Makkatun, tak boleh. Dia kena macam tu je. Bagi dia Makkah, Ibrahim, Ahmada. Masuklah huruf apa pun dia tetap macam tu. Sebab dia ismul lazim lah yang sharif. Ustaz, dia ada sebut perkataan Makkatul Mukarramah tu betul ke? Kalau dia sebutnya tu. Kenapa? Bukan kita kata Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Ha. Makkatul Mukarramah. Aha. Ayat dia Makkatul Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Dia tak ke tu ke tak apa, cuma jangan ada tanwin. Oh. Jangan ada tanwin. Kalau Makkatul tak betul lah. Makkatul tak betul. Oh. Makkatul Mukarramah tak apa. Makkatul Mukarramah tak apa. Jangan Makkatun Mukarramah. Makkatan Mukarramah salah. Sebab nama dia isim yang tak terima baris tanwin. Bi Ahmadi, bi Ahmada tak apa. Ahmada, Ahmadi tak apa. Tapi dekat sini dia duduk di tempat khofa, dia baca bi Ahmada sebab isim yang tak terima tanwin. Kita beri cam tu insya-Allah lindunglah. Mudah ya. Dah selesai tanda khofa yang ketiga. Dan seterusnya tanda i'rab yang berikutnya adalah jazam. Jazam. Walil jazmi alamatan sukunu wal hazfu. Bagi jazam ada dua tanda, sukun dan hazaf. Sama juga dia punya proses pembelajaran dia. Sama juga. Khofa dah selesai lah. Ini dia bersih sikit. Okey. Yang seterusnya ialah jazam. Jazam sama juga. Cara pembelajarannya sama. Dia yang tanda dia ialah yang asal adalah sukun. Sukun dan yang kedua adalah hazaf. Hazaf ni maksudnya buang. Hazaf maksud dia apa? Buang. Buang. Kita tengok nanti dia buang apa. Dia buang apa. Jadi jazam bermaksud baris sukun. Asal dia baris sukun. Yang hazaf ni pengganti sukun lah. Asal dia ialah sukun dan hazaf ni ialah pengganti sukun. Macam kita bincang rafa' lah. Rafa' tu tanda dia asal dia dhammah. Yang lain itu pengganti. Nasab pula tanda asal dia fathah. Yang lain pengganti. Khafa' pula kasrah asal dia. Yang lain pengganti.
Jazam, tanda yang asal sukun, yang lain tu pengganti. Kenapa kena ada pengganti? Kerana tempat lain tu sukun tak boleh beri. Dia kena tanda lain yang beri. Okay, sukun menjadi tanda bagi jazam. Iaitulah pada apa? Bagi jazmi alamatin sukun ni. Sukun ni tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Fil fi'li pada fi'il mudhari'. Fil fi'li fi'il sahih akhir. Fi fi'il mudhari' sahihil akhir. Saya jauh. Sukun. Tahu sukun? Sukun kenapa ada sukun? Tu. Sukun menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Apa maksud sahih akhir? Yang tidak ada huruf ilat. Fi'il mudhari' yang sahih akhir bermaksud fi'il mudhari' yang tidak ada huruf ilat. Contohnya macam ada yang fi'il sahih akhir. Yang suruh, yadribu, apa lagi? Yaqtulu. 3 tu. Ini adalah contoh-contoh fi'il mudhari' yang sahih akhir. Apa maksud sahih akhir? Yang tidak ada huruf ilat di ujung. Fi'il mudhari' yang sahih akhir yang tidak ada huruf ilat. Kalau fi'il yang ada huruf ilat, yang ada huruf ilat macam ni. Ni ada huruf ilat. Mana huruf ilat dah? Itu ya. Ini huruf ilat ni. Itu huruf ilat. Yarmi. Itu adalah fi'il mudhari' yang ada huruf ilat. Contoh lain sama lah, yarda. Yarda. Ini ada huruf ilat. Ini panggil huruf ilat. Kita boleh carilah contoh-contoh lain yang ada huruf ilat. Itu adalah fi'il mudhari' yang terdapat huruf ilat di akhir. Jadi sukun kalau yaro Ustaz? Yaro. Betul. Yaro. Oh yaro. Yaro. Boleh? 3 contoh. Yaro. Mana melihat kan? Dia ada huruf ilat. Ini panggil harfu ilat. Okay. Sukun yang tanda bagi jazam hanya pada fi'il mudhari' yang sahih akhir yang macam ni je. Jadi mari kita jadikan contoh dia. Seperti mana? Bila masuk amal jazam, itu lam ni amal jazam. Maka di ujung dia kena berubah jadi apa? Yang lam Yang sur. Maka kita amalkan dia punya tanda dia yang lam yang su. Jadi itu. Jadi ya.
Sukun ni lah yang menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Asal dia yang suruh, bila masuk amil jazam, lam yansur. Yang ni pun bila kita ubah kepada amil jazam jadi lam apa? Lam apa ni? Lam yatrib. Dah pandai dah. Lam yadri. Yang ni pun bila kita masuk amil jazam, lam Yaf'ul. lam yaqtul. Yaftul. Yaqtul. Itulah dia punya perbahasan dia kan. Jadi sukun menjadi tanda bagi jazam hanya pada fi'il mudhari' yang sahih akhir, mana yang tidak ada huruf ilat. Bukan huruf ilat. Jadi lam yansur ambil jazam. Lam yadrib, lam yaqtul. Itu tanda dia. Yang ni bukan. Yang ni cuma Ustaz tunjuk contoh fi'il yang ada huruf ilat di akhir. Yarmi, yarda, yara. Ustaz barang dia pula. Fi'il mudhari' yang sahih akhir, fi'il mudhari' yang tidak ada huruf ilat. Di ujung dia asalnya yansub, yadrib, yaqtul. Apa lagi contoh-contoh fi'il mudhari' yang lain? Yajlisu, yakhruju. Banyak lagi ya, kita boleh senaraikan. Boleh tulis tanda-tanda. Ini fi'il mudhari' yang sahih akhir. Dengan syarat tidak ada huruf ilat di ujungnya. Boleh naik. Sekejap. Dia macam lari. Ustaz terleft. Silap ke? Tertekan Tak silap. tekan. Kena call dia lah. Kena call dia dah tersilap tekan. Dia nak adjust tertekan keluar katnya. Dia tekan less dah betul. Hilang. Hilang daripada radar. Guru dah terhilang. Tunggu sekejap. Ustaz rest kejap ke? Ustaz rest ke? Tadi kita belajar hukum di tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir, iaitu asalnya yang suruh bila masuk amil jazam asalnya yadribu bila masuk amil jazam lam yadrib. Asalnya yaqtulu bila masuk amil jazam lam yaqtul. Dalam suratul Ikhlas, tuan-tuan pasal bila kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa dia lepas tu? Lam Lam yalid wa lam yulad. Asas sebelum ada lam baca apa? Yali, Yalidu. yalidu. Yalid. Sebelum masuk lam yalidu. Sebelum masuk lam ni. Tapi bila masuk lam dia bertukar menjadi lam yalid. Lam yalid. Apa tu? Walam Yulad. walam yulad. Tu. Nampak lah? Boleh nampak? Lam yalid walam yulad. Asalnya yuladu. Asalnya yuladu. Kerana ada lam, kena baca baris mati. Sebab tanda jazam bagi fi'il mudhari'
Yang sahih akhir tanda jazam adalah sukun. Ini adalah salah satu daripada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Di ujung ni tak ada ya. Ada sahih akhir. Yuladu pun sama. Fi'il mudhari' sahih akhir. Maka bila masuk jazam, kita baca lam yalid wa lam yulad. Itu contoh yang kita boleh ni kita faham lah, kita boleh banding buat perbandingan. Okay, selesai tentang sukun menjadi tanda bagi jazam. Tanya sikit boleh tak? Boleh. Kalau yang ayat lam yakunil lazi tu macam tu ke? Dia start ayat tu. Lam yakunil lazi. Betul. Betul lah. Soalannya? Soalan dia dalam kategori ni lah. Jazam ni. Ketika jazam. Tapi di ujung kenapa berbaris? Oh. Di ujung dia. Kenapa baca lam yakuni? Okay, oleh kerana itu sebagai soalan yang kita bincang. Bagus tak? Dapat Yang ini kita faham? Surah Al-Bayyinah. Ya, betul. Surah Al-Bayyinah. Kalau kita seperti contoh supaya kita nampak pembahasannya. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Contohnya seperti lam yakunil ladzi apa ayat maka baru sekali ya. Ayat perbahasan kita lam yakuni. Ni punya amin mana? Amin jazam kan? Bila amin jazam tentu kena baca dengan jazam. Di sini dia panggil fi'il yang mudhari' sahih akhir. Jadi kena baca lam yakun, kena baca baris mati. Tetapi dalam Quran tak baca ini, dia baca ni. Kenapa baca ni? Sedangkan lam ni amin jazam. Dia menjazamkan fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kenapa tak boleh sukun? Kerana dalam kaedah bahasa Arab bila bertemu sukun dengan sukun tak boleh baca. Macam mana nak baca lam yakun lazi, tak boleh. Bila tak boleh, kaedah bahasa Arab kata kena bariskan nun tu dengan baris bawah. Bariskan lam yakuni. Tapi dia masih lagi dalam kaedah sukun menjadi tanda bagi jazam. Masih lagi dalam kaedah tu, cuma cara bacaan dia dihidupkan nun itu jadi lam yakunil ladzi. Boleh faham? Ustaz kata ada dua tanda sukun kat situ, kat mana Ustaz? Ya, kalau kita tekankan baris sukun, ini baris mati, sebab ada jazam, dan sini pun baris mati. Lam yakun, tak boleh baca. Bertemu dua-dua sukun tak boleh. Sukun kedua dekat lam juga Ustaz. Sukun kedua yang dekat lam tu kan? Al-ladzi tu. Ya. Lam double. Lam double. Oh ya, syaddah tu lam sukun dengan lam atas. Lam double. Dekat alif, alif memanglah dia tak boleh tengok baris. Hakikat dia kita tak boleh tulis apa-apa kat dia, tapi dia dia kira macam baris mati juga. Mati bertemu mati, tak boleh.
Mungkin Tanda macam alif lam samsiah tak? Apa atas pada alif tu macam huruf sok tu. Ya. Jadi dia huruf sod tu atas alif kan? Wasal. Alif. Alif wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi yang hakikat dia memang nak berbaris mati, tapi dalam Quran dia tak tulis baris. Mana hakikat dia pembahasannya mati bertemu dengan mati. Tak boleh. Dia kena hidupkan satu. Lam yakunil ladzi. Adakah hidupkan baris ni? Lari dalam kaedah pembahasan sukun pada datang? Tak. Dia masih lagi pembahasan yang sama, cuma kaedahnya hidupkan baris. Lam yakunil ladzi. Tapi masih lagi pembahasan sukun ditanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sebab ini fi'il mudhari' yang tak ada huruf ilat. Jadi tanda jazam dia adalah sukun. Tapi mana sukun dia? Sukun dia bukan dibuang. Sukun dia digantikan dengan baris bawah sebab nak sambung dengan kataan yang depan. Lam yakunil ladzi. Kaedah. Jangan pula baca lam yakun ladzina kafaru. Kenapa dia lam yakun ladzi? Dia kata sebab ada kami jazam maka dia kena mati. Tak ada macam itu. Lam yakunil ladzi. Habis pembahasan kita sukun di tanda bagi jazam. Ada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Yang berikutnya hazaf menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang fi'il yang ada huruf ilat pada akhir. Dia punya ayat dia pun jaga. Hazaf menjadi tanda bagi jazam pada dua tempat. Pada dua tempat. Tengok, tumpu pada hazaf lah. Hazaf menjadi tanda bagi jazam pada dua tempat. Pertama, pada fi'il mudhari' yang terakhir. Fil fi'lil mu'tal akhir. Fil fi'l mu'tal akhir. Pada fi'il yang ada huruf ilat pada akhir. Hazaf menjadi tanda bagi jazam pada fi'il yang ada huruf ilat di akhir. Apa dia huruf ilat yang akhir? Itu kita tadi. Kita bincang tadi contohnya macam yarmi. Yarda. Yarmi. Yarda. Yarju. Apa ni? Yarju. Yarju. Yarju huruf ilat dia apa? Wow. Wow. Betul. Agaknya kot saya tak sure. Yarju ada. Ain. Nak pastikan wa tu wa jamak tu memang wa asal. Dia kena pembahasannya huruf yang asal, bukan wa jamak. Jadi Allah bagi contoh yara Ustaz, yara. Tak pilih yara. Ustaz rasa yang tu kita buang dulu. Buang dulu. Okay. Itu yarju Ustaz. Ain. Yarju tu kami memohon, kami meminta. Narju rahmatak. Doa apa? Doa kunut. Yang tadi mana yaro. Yarju. Yaro. Yaro. Yarmi, yaro. Topik kita adalah hazaf bagi tanda bagi jazam
pada fi'il mudhari' yang terakhir. Pada fi'il mudhari' yang ada huruf ilah di akhir. Ini huruf ilah. Huruf ilah ni mana huruf? Kata guru Ustaz, huruf dia huruf sakit. Huruf sakit. Apa sakit tu? Sakit apa? Dia tak boleh terima baris. Dia tak boleh baca ya ruhi, ya mubayu, ya ruhi, ya ruhi. Ada ya mi, ya go, ya mo. Di topik dia hazam beritahu kegiatan pada filter yang ada hubungan akhir. Maka kita letak kita ambil jazam lah. Letak dia. Bila letak ambil jazam di belakang jadi mana? Lam. Topik dia hazam. Hazam apa ni? Ambil jazam ada lam. Bila ada ambil jazam, tentu keadaan selepas dia kita baca dengan jazam. Jazam dengan apa? Hazaf dengan huruf. Hazaf. Jazam dengan apa? Hazaf dengan Hazam dengan apa? Buang. Hazam dengan apa? Buang. Buang. Sekarang nak buang apa? Buang huruf ilat. Buang huruf ilat. Dan sekarang jazam dia jadi lam ya. Tu. Sebab dia ada ambil jazam kan. Bila ada lam, kita berarti dengan jazam. Jazam dia dengan hazaf. Hazaf wa'ila lam yarmi. Lam yarmi. Jadi nanti kalau jumpa dalam Quran, jangan duk cari sukun. Cari sukun, tak boleh. Kalau kenapa tak ada sukun ni, boleh mati semua. Sini, ambil jazam di sini, kata jazam dia adalah hazaf huruf ilat. Buang huruf ilat tu lah, tanda berjazam. Sama dengan yang itu. Dah apa? Dah apa itu? Dah? Dah apa? Buang huruf ilat juga dah? Yardi. Jadi dia lam ya. Baris atas ke baris bawah? Yardi. Kalau tadi buang huruf ilat jadi lam yarmi. Jauh. Lam yarbo. Lam yarbo. Lam yarbo. Lam yarbo. Beza yang asal tak? Yang asal yarbo kan? Asalnya ada ya, adanya huruf ilat kan. Yarbo. Oh. Tapi sekarang kita buang huruf ilat jadi lam yarbo. Sudah tu ya. Yang itu sama. Atau menjazam. Buang huruf ilat jadi Lam yaro. lam yarbo. Ini macam yang yaro. Meyaru. Lam yaro. Okey, kalau tajwid dia satu harakat lah tu. Itu mana cara jazam adalah kita buang huruf ilat. Kita buang. Ini cara jazam. Hazaf. Hazaf huruf ilat. Kita buang huruf ilat. Boleh tanya Ustaz, Ya. apa panduan dia nak bagi di kasrah, fatrah ataupun domah tu? Ya, mi ke mu, do ke du je. Apa panduannya tu? Okey. Kita tengok asal kalimah dia. Kalau asal tadi apa dia? Sebelum masuk lam dia ya. Lam yarmi. Nanti asalnya Yarmi. kan? Yarmi Yarmi. yang Yarmi. ilat. Ha. Ada huruf ilat. Ya Roma Yarmi. Asalnya Roma Yarmi. Bila Yarmi, tak apalah. Lam Yarmi. Asalnya mana ni? Yardo. Asalnya Yarbo. Jadi
Bila kita Oh, masuk amal jazam, dia baca yarda. dah. Dia ikut kalimah asal. Bukan masa. Okey. Apa dah yara. Jadi itu dia kena ingat dia punya tasrif asal dia bunyi macam mana. Okey. Faham. Okay, selesai tentang fazah ditanda bagi jazam pada fi'il yang ada ilat di akhir. Dan yang kedua dia boleh tahu. Yang pertama pada fi'il yang terakhir, yang kedua pada fi'il yang dia ada kaitan yang lama, dia ada pada fi'il yang rafa' dengan sebab nun. Rafa' dengan sebab nun. Ya, faham. Hazah dilakukan pada fi'il yang Fi'il 5 ke? bukan fi'il af'al lati. Fi'il af'al lati rafa' bi sabab umumi. Hazah ditanda jazam yang kedua pada fi'il mudhari' yang rafa'nya nasab nun. Ingat dulu. Yang mudhari' yang rafa' nasab nun. Yang surani. Yang surah. Yang surani. Yang suruna. Senang kita sebut fi'il 5. Fi'il 5 yang kita pada dulu ni, semua tu tanda rafa' dia adalah nun. Tanda rafa' dia adalah nun. Ada 5 semua, ada 5. Ada lagi. Kita tengok semuanya rafa' dengan nun. Fi'il yang rafa' dengan nun itulah ketika jazam dengan tanda apa ni? Hazah. Nun. Kita ulang balik. Fi'il 5 ketika rafa' dengan nun. Rafa' dengan huruf nun. Ini tanda rafa'. Ini yang penting lah. Bila ketika jazam dia dengan apa? Hazah. Itu kok. Bagaimana bila masuk amal jazam dengan jazam bila masuk amal jazam dia kena hazah. Pasal apa? Nun. Hazah nun. Dalam jazam kena hazah nun. Jadilah lam yang asalnya yang surani. Asalnya yang surani, nun ada nun. Tapi bila jazam lam yang surah. Asalnya yang suruna. Bila masuk amal jazam lam yang masuk amal jazam kena buang nun. Lam yansuru. Lam yang suruh. Itu ada bagi ketiga jazam. Jazam ialah kita buang huruf nun. Begitulah yang lain pun lam tansura, lam tansuri. Buang huruf nun di ujung tu. Itu dipanggil ketika jazam. Sebab dia ada jazam. Dia berlaku pada fi'il mudhari' yang ada huruf nun di akhir. Dan nun itu menjadi tanda bagi menjadi tanda ketika rafa'. Ketika rafa' nun itu jadi tanda. Dan kalau ketika jazam dia kena buang nun. Lam yang surah, lam yang suru, lam tansuri, semua buang nun. Itu maksudnya azaf. Azaf huruf nun.
Hazah huruf nun. Lam yansura, lam tansura, lam yansuru, lam tansuru, lam tansuri. Okey. Dalam surah Baqarah puasa tak? Yang fa illam taf'alu semua. Puasa tak? Cuba tengok ayat-ayat dia. Surah Baqarah. Baqarah. Ayat 24 ni. Ayat 24. Fa illam taf'alu. Kita kaji. Yang kita mengaji ni semua ada dalam Quran. Semua kita nak cari contoh-contoh dah. Ayat 24 surah Baqarah. Dia ada ayat daripada awal dia fa'i. Lam ada lam. Fa'i lam Taf'alu. 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 Okey. Sebelum ada ni semua ni, sebelum ada lam, kataan ni macam mana? Taf'alu, Taf'aluna. taf'aluna. Sebelum ada lam semua ni, dia macam taf'aluna ada sebab fi'il mudhari' yang rafa'ah dengan sebab nun. Taf'aluna, tapi bila ada lam, dia tak boleh tekan nun, dia kena buang. Ketika jazam, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Semua amin. Lam. Nun. Jadi lam amin jazam. Lan pula, lan amin walan. Tidak sekali-kali. Lan tu amin wa. Lalu lam amin jazam, jazam. Mana Tuan Haji Buasan? Bantu. Kalau lam mim amin jazam. Kalau lan amina Amin nasab. Kalau amin nasab macam mana perbahasan dia pula? Kenapa baca lam walan taf'alu? Kat mana Ustaz nak tengok? Kalau nasab dia hazaf nun juga ke? Tu yang kita nak kaji ni. Oh. Kalau lam kita tahu hazaf nun. Kalau lan dari bacaan dia walan taf'alu. Nun pun hilang tak? Alif tu dia tambah ke Ustaz? Alif tu. Alif tu adalah menandakan waw tu waw jamak. Bila ada alif menandakan waw tu waw jamak. Kalau kita tambah selepas kita buang nun lah. Bukan. Dia memang dah ada lah. Kalau tulis pun taf'aluna. Kalau asal ada asal. Asal memang ada kan? Ada. Buang nun juga Ustaz. Yang soalan tadi alif tu dia tambah ketika hazaf baru tambah ke atau memang asal? Kalau asal tak ada kan? Asal tak ada Kak. Asal tak ada. Kemudian bila diamalkan jazam dia baru letak alif tu menandakan waw tu waw jamak. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih tuan ingatkan Ustaz. Asal dia yang suruna ataupun taf'aluna asal dia. Tapi bila buang nun maka letak alif itu menandakan waw itu waw jamak bukan waw kalimah. Waw tu waw jamak. Dan letak alif tu. Yang lan tadi tu, siapa boleh jawab lan tadi? Amin. Lan amin nasab. Amin nasab dia buat macam tu juga Ustaz. Buang juga Ustaz. Ya, Dia amin nasab. Kita buang nun juga. buang nun juga. Mana topi dia? Topi duduk kat mana?
Dulu kita dah belajar Ustaz. Amil nasab pun sama juga. Muka surat 26. Nota Ustaz. Nota Ustaz yang ke? Muka surat 26. Buang huruf nun. Soal 26 je saya jawab. Ukutan tanda i'rab bagi nasab. Lan tidak sekali-kali. Bawah sekali. Itu nombor 5. Okey. Betul. Jadi lan ni dia juga amil nasab dan dia juga amil untuk menghazafkan huruf yang berhubung pada fi'il tadi. Ada dua peranan lah. Dia huruf nafi dan huruf nasab. Dan kita ustaz dia kata lan huruf nafi dan huruf nasab. Huruf nafi dan huruf nasab. Itu tugas dia menasabkan kataan fi'il selepas dia. Iaitulah dengan hazafkan nun. Kerana pasal dia fi'il 5. Betul lah tu. Contoh lagi kita ustaz, la yajtahida. La yajtahida. Maknanya asal yajtahida ni. Tanda nasab dia ialah kita buang nun tu. Yajtahida ni. Yang ni pun sama lah. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi buang huruf nun sama lah. Wa lan taf'alu. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi peranan dia sama iaitu dia hazaf huruf nun nasab. Tapi dia huruf nasab. Dia huruf nasab. Bila depannya huruf ada fi'il yang ada nun maka dia buang juga nun. Taf'alu tu fi'il 5. Sama lah hukum saya. Sama. Sama. Betul lah, dulu kita dah bincangan dulu. Aduh. Asalnya taf'alu lah. Bila ada lan, taf'alu. Lagi kita ustaz, asalnya yajtahida ni. Tapi bila ada lan, dan yajtahida. Nun ni dah hilang. Di sama perbahasannya. Okey, selesai sudah. Tanda jazam iaitu hazaf berlaku pada fi'il mudhari' yang ada huruf ilat di akhir dan fi'il mudhari' yang fi'il yang rafa' dia dengan sebab nun, maka dihazafkan nun itu sebab ada amil sebelum dia. Itu amil jazam itu enam. Itu saja perbahasan kita. Agak-agak mengaji pening ke tak pening? Pening Ustaz. Bolehlah perlahan Ustaz, perlahan. Contoh kalau pening sikit, Ustaz pening lagi banyak. Sabar-sabar ya. Dia tak pening Ustaz tapi tak ingat. Kena minum kopi Ustaz. Minum kopi dulu. Allahu Akbar. Ayat 5 ini, ayat 5. Terima kasih. Lupa tu. Okey. Jadi masa yang ada ni kita kaji dengan الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sambungan dia ulaika betul? Betul tak? Ulaika ala hudan
min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika sebagai apa? Ulaika sebagai apa? Isim isyarah. Ulaika isim. Isim ni. Lima. Isim apa tadi? Ulaika isim apa tadi? Isim isyarah Ustaz. Isim isyarah. Isim isyarah. Dia mana dia menunjukkan? Ulaika, mereka itulah. Dia di mana dia menunjuk betul. Yang sama tadi sama isim isyarah apa dia? Dan ulaika apa dia? Alladhi. Allati. Itu isim Isim mafsul. Isim isyarah seperti zalika Ustaz. Zalika. Itu semua. Haza. Hadhihi. Haulai. Haulai. Semua isim isyarah Ustaz. Di kawan-kawannya pada yang kita sebut tadi. Haza. Hazihi. Haza, hazihi. Haulai. Tilka. Tilka. Di antara isim isyarah. Ulaika isim isyarah. Ya ayuhal Itu harfun nida. Mereka itulah alamnya harf nida. Pujar. Huruf ja. Kemudian ini lagi Isim. isim. Ada huruf min, ada huruf ja. Mana dia kata yang dibaca dengan baris ja? Mana huruf akhir? Min huruf. Baca bagaimana? Min huruf. Min rabbihim. Dia pembahasan dekat B. B. Sini jadi majrur. Dijelaskan dengan majrur ini. Dijelaskan dengan B. Rabbi. Ini itu adalah yang dari Domir. Domir. Domir apa? Domir yang Muttasil. Domir yang muttasil. Yang berbentuk Rabbihim. Domir jamak yang muttasil. Wa ni wa apa? Atof. Mereka itulah kata petunjuk kepada Tuhan mereka. Dan mereka itulah. Ini juga istilah ni. Istilah. Kita ayat bawah. Dan mereka itulah sama dari Istilah. Isyarah. Sama lagi saya tahu dengan Domir. Tapi mufasil. Isim. Dan mereka itulah ialah mereka yang mendapat kejayaan. Di sini jamak apa ni? Jamak Zakat salim. Jamak Muzakkar Salim. Muzakkar salim. Muzakkar salim.
Jamak mudzakkar salim. Mereka. Dan mereka itu mereka yang mendapat hidayah. Ini sebenarnya kita tahu lah. Itu isyarat. Kita berusaha untuk ada dari dalam rabbihim wa ulaika jangan maju lebih wa sina mula kita baru ulaika jadi isyarat hukumnya hukum jangan kesadar pada jadi kalau kita baca ayat yang tak ada baris pun boleh. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum yahud. Ada boleh baca. Di ayat yang senang kita selalu baca kan. Kalau kita mengenal Quran ni, kita guna pandai guna kaedah nama salat dibaca juga. Walaupun tak ada baris. Ustaz, ulaika tu kat kaf tu ada domain Ustaz. Dia seisyarat yang komplit macam tu dah. Ulaika. Mereka Maksudnya ulaika kaf tu adalah termasuk dalam isim isyarah tu. Maksudnya dia satu perkataan ke ataupun satu perkataan. Kaf tu satu. Dia satu perkataan. Ulaika. Dia ada satu kata ulaika. Isim isyarah yang ulaika. Maksudnya kalau ula saja dia tak boleh dia tak ada memberi makna Ustaz. Dia makna lain makna lain. Dia kena untuk isim isyarah dia kena ulaika. Dia tak boleh pisahkan tak. Sebab ada imam kata ada ulaika. Dia bukan merujuk pada tauhid awak akan kau kan. Sebab maknanya itulah. Ulaika umum sudah itulah yang mendapat hidayah. Dia hanya untuk ulaika. Dia tak boleh pisahkan kau. Dia Ustaz, Assalamualaikum. Ya, Isim isyarah tu ada dua kan Ustaz. Satu ni yang ni adalah jauh. Orang tu orang ketiga kita umpat kan. Dia kalau yang dekat tu dia akan jadi haulai ataupun zalika haza. Betul. Kan hazihi itu yang dekat dengan kita. Kalau jauh baru kita kata zalika. Itu maksudnya itu. Kalau yang dekat tu kita kata haza ini. Haulai itu beza dia Ustaz kan? Ya. Ada satu benda kan. Ini betul. Ini pun maksudnya. Di kataan ni kita tak ada nak pisahkan sebab ada komen satu kataan. Satu kataan. Apa tu dalam kita mengaji bahasa Arab ni kita kena tahu kaf tu kaf khitab ke atau kaf kalimah. Kita kena tahu juga. Kalau kaf khitab dalam Quran dia merujuk pada Nabi Muhammad. Kalau kata engkau tu maknanya merujuk pada Nabi Muhammad. Biasanya begitu. Apa yang ini kaf itu bukan kaf khitab, ini satu kalimah ulaika. Okay, baik. Alhamdulillah. Boleh sekarang tu apa hari ni? Ustaz, hudan tu isim Ustaz ya? Apa dah? Huda. Isim. Sebab ada tanwin. Okey, kakak ni boleh dengar tak semua isim, fi'il, huruf? Rabbihim isim. Rabbihim isim. Rabbihim tu domain kan? Ya. Min tu kerja, Rabbi tu isim, sebab ada kerja. Domain. Him tu isim doang. Dua isim kat situ. Satu Rabb, satu him. Ya. Rabbi tu apa dia? Rabbun al-Quran, Rabbu Tuhan. Semua bahasa Arab ni dia berkata isim huruf. Isim semua kita nak tahu. Itu isim yang
yang berbentuk benda ke, sebutan ke, atau isim domain ke, itu je nak kena tahu. Benda fi'il pun sama. Kita nak tengok dia tu fi'il mufrad ke, tasniah ke, jamak ke, zakar ke, muannas. Itu kita nak tengok. So, ja'ala satu huruf. Okey, kalau satu soalan lagi kita. Last. Boleh tu insya-Allah. Falaha Ustaz dah, falaha. Huruf asal Ustaz. Apa dia? Muflihun. Huruf asal adalah falaha, betul tak Ustaz? Okey. Betul. Kalau kita nak kaji umur muflihun ini tak mafhum dhamir. Muflihun asal daripada fala. Asal daripada fala. Asalnya fala. Bagi Al-Falah Ustaz. Bagi Al-Falah Ustaz. Dia yang berjaya. Mana minun. Telah berjaya. Pada aflal mukminun. Telah berjaya. Kalau muflihun mana orang-orang yang berjaya. Dia jadi bila ada mim tu maknanya dia jadi jamak. Jamak muzakkar salim. Dia duduk pada maf'ul. Dia duduk pada isim maf'ul. Fahuwa muflihun. Muflihun mana orang-orang yang mendapat kejayaan. Falaha yuflihu. Bila pergi pada isim maf'ul itu orang-orang yang mendapat kejayaan. Jadi rupanya bahasa Arab ni kita nak kena kaji kataan mufrad dia, tasniah dia, jamak dia, tambahan huruf depan belakang. Nak kena kaji sampai tahap tu barulah faham ayat Quran. Jadi kalau kita padam kita boleh tahu makna padam semua ni. Cuba kita sebut kali apa yang kita tengok tahu. Ada mana? Ulaika. Tengok tahu kan? Yang tengok di buku kita. Mereka itu ala huda atas petunjuk min dari Rabbihim orang mereka wa ulaika dan mereka itu Mereka orang-orang yang berjaya. Orang yang dapat kejayaan yang berjaya. Baik. Ulaika Mereka itu atas petunjuk min Rabbihim Dari Tuhan mereka. dan mereka itu Mereka yang beroleh kejayaan. yang berjaya. Okey, tengok ni nota Ustaz lagi. Ulaika ni apa? Mereka itu dan mereka itu isim isyarah. Ada ni Isim. Ya. ada Rabbi isim majrur. Majrur. Majrur bimani. Oh istinaf. Rabbi istinaf. Nak mula isim isyarah. Domer. Isim jamak muzakkar salim. Dalam bentuk jamak muzakkar salim. Ustaz yang kat bawah tu absarihim tu Ustaz isyarah juga ke Ustaz? Absarihim yang bawah sikit je ayat 7. Ji dah ke depan dah tu Ji.
Gaji. Isim isyarah juga. Ada kerja lagi. Kat mana Haji? As-Salihin. Absarihim. Ayat 7. Ayat 7. Belum lagi ya? Belum lagi. Kita belum lagi. Nak tanya nak confirm isim isyarah. Tak ni tak perlu lafaz semula. Absarihim kan? Absarihim maksudnya penglihatan mereka itu. Itu isim isyarah juga Ustaz. Absarihim itu dia itu fi'il. Fi'il. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Di atas Penglihatan. dan ke atas basara kataan fi'il. Absarihim di asal kataan yang 4 huruf absara af'ala digunakan ibdal lah. Untuk hari ini sekadar dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh faham dan dapat ulang kaji. Dan kajian di sini saja kita sama-sama bermuzakarah. Mungkin ngaji yang Ustaz dapat mungkin satu atau 700 kena cari lagi cara muzakarah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nawwir qulubana bi-iman wa bil ardi ka abadan ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.